Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan berita yang mengejutkan serta menyedihkan untuk Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Dengan pendedahan terbaru ini, dijangkakan Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin akan kini menjadi Perdana Menteri Tepi dan juga Ketua Pembangkang Tepi. Ini diarah kepada mereka, yaitu eloklah duduk diam-diam di tepi. Apa cerita? Ikuti terus ulasan sepenuhnya. Bila PAS sudah ada Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, maka Muhyiddin dan Hamzah eloklah duduk diam-diam di tepi. Dipetik daripada sabudin.com. Kemenangan bergaya PAS melalui calonnya, yaitu Ahmad Samsuri Mokhtar dalam PRK semalam, sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, malah sudah dijangka pun. Ini kerana Terengganu berdasarkan keputusan PRU 15 dan PRN lalu, jelas lagi terbukti memang merupakan kubu kuat PAS. PAS menyapu bersih semua 8 kerusi parlimen pada PRU 15 dan kemudian menyapu licin 32 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN. Atas hakikat tersebut, ditambah lagi kemenangan PAS melalui calonnya C. alias Hamid pada PRU 15 lalu adalah dengan kelebihan 27.179 undi, memang sudah dijangka PAS makan kacang saja di Kemaman. Dengan majoriti besar tersebut adalah disedari juga oleh sesiapa yang waras bahawa memang mustahil untuk Barisan Nasional boleh berjaya merampas kerusi parlimen tersebut. Cuma, ramai yang menjangkakan kemenangan PAS dengan meletakkan Menteri Besar Terengganu sebagai calon, majoriti yang mungkin dicapai sekitar 30,000 undi, lebih sedikit saja. Sedikit mengejutkan apabila majoriti yang dicapai oleh Ahmad Samsuri adalah sebanyak 37.220 undi, lebih 10.441 berbanding majoriti C alias pada PRU 15 lalu. Agaknya, majoriti besar itu adalah disebabkan gembar-gembur bahawa Ahmad Samsuri adalah calon Perdana Menteri PAS pada masa depan. Seronok nampaknya pengundi Kemaman nak dapat ahli parlimen mereka sebagai bakal Perdana Menteri. Begitupun di sebalik majoriti besar yang dicapai Ahmad Samsuri, undi yang beliau raih sebenarnya kurang berbanding yang diperoleh C alias. C alias pada PRU 15 lalu memperoleh 65.174 undi. Tetapi undi Ahmad Samsuri ialah 64.998, kurang 176 undi. Hal ini mungkin disebabkan ramai pengundi luar yang tidak pulang mengundi. Yang paling malang sekali ialah Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nur yang dipertaruhkan Barisan Nasional sebagai calon dalam misi mustahil untuk merampas Kemaman. Beliau bukan saja gagal, malah undi yang diperolehnya cuma 27.778 undi, iaitu jauh lebih rendah berbanding 38.535 yang dicapai oleh Ahmad Said pada PRU 15 lalu. Soalnya, kemana pergi 10.757 undi lagi? Lebih malang lagi jika dicampur undi Ahmad Said sebanyak 38.535 dengan undi calon PH Hasuni Sudin sebanyak 8.340 pada PRU 15 lalu, Raja Effendi sepatutnya boleh mendapat lebih 45.000 undi. Mengapa beliau hanya berjaya mendapat 27.778 undi? Apakah pengundi UMNO sendiri menolak Raja Afandi dan kerjasama BN dengan PH tidak diterima oleh pengundi Melayu? Apapun kejayaan cemerlang PAS di Kemaman dengan meletakkan Ahmad Samsuri sebagai calon, disertai dengan gambaran beliau adalah calon Perdana Menteri bagi masa depan, ini bererti sudah sampai masanya bagi Muhyiddin Yassin untuk bersara dan Hamzah Zainuddin turut berlapang dada memberi laluan. Lagi pula, dengan PAS mempunyai 43 kerusi parlimen,
paling besar dalam gabungan Perikatan Nasional, bahkan terbesar antara semua parti dalam negara ini, memang sudah sampai waktunya bagi parti itu meletakkan calon Perdana Menteri yang nampak berwibawa dan boleh dijual kepada pengundi dalam PRU 16 akan datang. Jika selepas ini ada lagi PRK di mana-mana dan Ahmad Samsuri diturunkan dengan lebih kerap sebagai wajah calon Perdana Menteri, rasa-rasanya PAS akan lebih mudah memikat hati pengundi, seterusnya mencipta kemenangan. Muhyiddin dan Hamzah dengan perkembangan ini bukan saja bertukar menjadi Perdana Menteri tepi, malah boleh terus duduk diam-diam di tepi. Ditulis oleh Sahabuddin Hussein, 3 Desember 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata rombakan kabinet yang akan berlaku tidak lama lagi akan menyebabkan ketidakstabilan politik. Tapi sebenarnya ini yang berlaku. Kekal kestabilan politik walaupun berlaku rombakan kabinet, kata Fadila, timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas Anwar Ibrahim memberikan bayangan bahawa kabinet Malaysia akan dirombak pada bulan ini dan bukan pada tahun 2024. Ini memberi bayangan bahawa mungkin akan ada reshuffle ataupun akan ada yang dipecat. Saya menyokong mana-mana tindakan Anwar Ibrahim, khususnya kalau ada yang tidak memberikan performance yang baik, perlulah ditukar. Bukan kerana membenci, tetapi kita perlukan pemimpin yang benar-benar performs dan juga benar-benar memberikan prestasi yang terbaik. Jadi, ini adalah jawapan daripada timbalan Perdana Menteri yang kedua. Kestabilan politik akan kekal walaupun berlaku rombakan kabinet. Gabungan Parti Sarawak GPS teguh dengan pendirian dipersetujui pimpinan gabungan itu untuk memastikan kerajaan perpaduan kekal stabil meskipun rombakan kabinet berlaku dalam masa terdekat, kata beliau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, negara memerlukan politik yang stabil untuk menggerakkan ekonomi. Inilah yang kita mahukan, bukan tebuk-tebuk atap, bukannya nak merampas kuasa, nak macam-macam lagi. Kestabilan politik itu terhasil akan menyebabkan ekonomi kita bergerak. Kalau nak juga kuasa, tunggulah PRU 16, itu kita restui. Beliau yang juga Ketua Whip GPS berkata, asas utama untuk menarik pelabur ke negara ini ialah kestabilan politik serta dasar yang dilaksanakan kerajaan. Apabila politik kita stabil, pelabur tentulah hendak melihat kepada dasar dan strategi yang diumumkan oleh kerajaan dalam konteks pelaburan dan perniagaan. Adakah ia mesra kepada pelabur atau tidak? Jadi perkara itu yang kita perlu beri perhatian, apatah lagi dalam keadaan kegawatan ekonomi global, kita memang memerlukan pelabur asing untuk masuk, kata beliau. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program promosi kemahiran teknikal dan latihan vokasional Yayasan Kemajuan Insan Sarawak Yakin, Parlimen Petrajaya di sini hari ini. Fadila menegaskan GPS berpendirian untuk meletakkan kepentingan negara sebagai keutamaan sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan rombakan kabinet. Apa yang kita perlu beri perhatian ialah mengembangkan ekonomi kerana jika ekonomi kita berkembang dan pendapatan kita bertambah, barulah kita dapat membantu rakyat. Kerana sekarang memang rakyat amat memerlukan bantuan. Pada masa sama, kita memerlukan sokongan rakyat untuk memastikan kerajaan perpaduan kekal stabil, kata beliau lagi. Ditanya mengenai kerombakan kabinet yang dijangka dilakukan dalam masa terdekat dan ia membabitkan menteri mewakili GPS, Fadila berkata itu hak prerogatif Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri pasti akan memilih menteri yang boleh menjalankan tugas dengan baik serta apa kementerian yang sesuai dengan kebolehan, kemahiran serta pengetahuan yang ada pada individu itu, kata beliau lagi.
Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita tunggu. Kata Anwar Ibrahim, politik Malaysia semakin stabil, kerajaan tumpu usaha pulih ekonomi. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa tumpuan kerajaan perpaduan kini boleh dipusatkan sepenuhnya kepada usaha pemulihan ekonomi apabila politik negara semakin stabil. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu cukup bermakna kerana kestabilan berkenan dicapai genap setahun kerajaan perpaduan dibentuk. Perdana Menteri berkata, kerajaan perpaduan kini memiliki majoriti 2/3 di Parlimen, sekaligus mengakui dan mengaku gabungan Parti Sarawak GPS adalah antara penyumbang utama kepada pencapaian itu. Genap 1 tahun kerajaan perpaduan, kita kini merancangkan semula ekonomi, alhamdulillah, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak boleh menafikan hakikat bahawa Premier Abang Jo, Tan Sri Abang Johari Abang Upeng dan GPS memainkan peranan penting dalam hal ini, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata ketika berucap dalam majlis makan malam sempena Forum Perniagaan Muslim Global di Pusat Convention Borneo Kuching di sini hari ini. Yang turut hadir ialah isteri Anwar, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dan Naib Presiden Indonesia Dr. Maruf Amin, Abang Johari bersama isteri Puan Sri Jumaini Tuanku Bujang. Sementara itu, Maruf dalam ucapannya juga mengajak negara Islam untuk menetapkan visi dan misi mengembangkan industri halal global. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. PAS, Abang Long PN bersatu dalam gerhana. Apa cerita dalam harapan daily ini? Kemenangan Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar yang dijajah sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil Kemaman malam tadi meletakkan PAS sebagai Abang Long dalam Perikatan Nasional. Ini tentulah berita yang paling tak nak didengar oleh Muhyiddin. Kali ini sudah terbukti dan sudah menjadi semakin ketara bahawa Abang Long kini di Perikatan Nasional ialah PAS dan bukan lagi Parti Bersatu. Ahmad Samsuri mendapat 64,968 undi untuk mengalahkan calon Barisan Nasional iaitu Brigadier Jeneral Bersarah Raja Muhammad Effendi yang hanya mampu memperoleh 27,839 undi. Pengumuman Ahmad Samsuri yang dikenali sebagai Dr. Syam sebagai calon Perdana Menteri oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kemenangan beliau ialah petanda Bersatu memasuki fasa gerhana. Ini satu pendedahan yang menyedihkanlah untuk Parti Bersatu, khususnya pada Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti Bersatu yang telah pun buat U-turn baru-baru ini. Kelibat Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga tidak kelihatan ketika Mahathir membuat pengumuman tersebut. Ini juga bermakna Bersatu atau lebih tepat lagi Muhyiddin tidak boleh mengimpikan alamatnya di seri perdana lagi. Pilihan raya ini telah menjadikan Bersatu menjadi tidak relevan di dalam Pakatan Pembangkang iaitu Perikatan Nasional. Bersatu kini sudah hilang taringnya. Apa gunanya Muhyiddin mengetuai Perikatan Nasional? Sedangkan PAS adalah peneraju utama gabungan pembangkang tersebut. Apa gunanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, PN Larut menjadi ketua pembangkang? Sedangkan dukungan dan tulang belakang PN ialah PAS. Sesungguhnya Bersatu perlu bermuhasabah diri dan mencari kerelevanannya. Kerana pesanan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, iaitu Ronald Kiandi agar Bersatu berhati-hati dalam hubungannya dengan PAS sedang menjadi realiti. Adakah PAS akan berani tiba-tiba kick Bersatu daripada Perikatan Nasional, iaitu Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin selaku pengerusi Perikatan Nasional dan juga selaku Ketua Blok Pembangkang? Adakah lepas ini PAS akan menjadi dominan pula? Dan yang lebih lagi mengejutkan kita ialah adakah kata-kata
ahli parlimen baru di Kemaman ini, yaitu buka pintu Perikatan Nasional ke Putrajaya, menjadi petanda bahawa Samsuri Mokhtar akan menjadi pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Itu menjadi persoalan kita. Dan kalau dia sudah jadi pengerusi Perikatan Nasional, dia akan memeterai MOU dengan Anwar Ibrahim. Tidak mustahil dia akan memeterai perjanjian MOU bagi mendapatkan peruntukan, kerana sekarang ini yang benar-benar tak nak peruntukan itu ialah daripada kepimpinan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Jadi dengan suara kemenangan ini, saya rasa PAS lalui ahli parlimen baru ini, yaitu Samsuri Mokhtar, akan menjadi pengurusi baru Perikatan Nasional dan akan memeterai MOU bersama Anwar dan menyokong Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini komen yang kita tunggu-tunggu daripada pemenang pilihan raya Kemaman semalam. Kita cari apa komen beliau, apa hasrat beliau, dan apa janji beliau selepas menang. Kerana dalam kempen, ya banyak janji boleh ditabur. Tapi yang nak dilihat ialah apa kerja yang boleh dibuat selepas kemenangan. Ditambah pula, netizen dan penganalisis politik, pengulas politik mengatakan adalah kehidupan Samsuri akan menjadi sangat sukar, sangat susah, sangat sibuk selepas menjadi ahli parlimen ini. Kerana kata mereka, Samsuri ialah adun di Terengganu, juga adalah Menteri Besar Terengganu dan juga adalah ahli parlimen. Jadi mereka kata akan banyak kalika Samsuri hadir di Dewan Parlimen mewakili rakyat Kemaman, kerana jadual beliau sebagai Menteri Besar adalah amat sibuk, dan ianya pasti melibatkan dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Kalau bertembung macam mana, kata mereka, bukankah itu sesuatu perkara yang amat menyusahkan hidup dia, kata mereka lagi. Walau bagaimanapun tak apalah, rakyat Terengganu, Kemaman sudah bersuara dan sudah memilih bahawa mereka mahu memilih untuk menambahkan kesusahan hidup Samsuri dengan kesibukan beliau sebagai Menteri Besar, adun dan juga ahli parlimen. Kita harap beliau dapat melaksanakan tanggungjawab dengan lebih berkesan, lebih baik, walaupun dalam keadaan yang teramat sibuk selepas ini. Saudara-saudara sekalian, dikabarkan daripada FMT, ini komen Samsuri selepas menang PRK Kemaman. Beliau kata kemenangan di Kemaman telah pun akan membuka pintu Perikatan Nasional ke Putrajaya. Ahmad Samsuri Mokhtar meraihkan usaha Perikatan Nasional mempertahankan Parlimen Kemaman pada pilihan raya kali ini. Calon PAS bagi PRK Parlimen Kemaman menyifatkan kemenangan besar parti itu pada pilihan raya kali ini akan membuka pintu untuk Perikatan Nasional ke Putrajaya. Kita pun tak tahu apa maksudnya mereka membuka pintu. Adakah mereka akan lebih berusaha untuk tebuk atap, merancang lebih teliti dan akan merancang tebuk atap dengan lebih sistematik? Tak tahu lagi. Tapi yang pastinya kalau melalui sokongan daripada ahli parlimen, amat sukar sebenarnya untuk mereka mencapai 112 sekurang-kurangnya, kerana pada waktu ini Perikatan Nasional hanya memiliki 69 sokongan ahli parlimen, dan mereka kena bekerja lebih keras kerana tempo pemerintahan yang di Pertuan Agong sekarang hanya tinggal bulan 12 ini. Pada bulan 1 nanti Agong akan berubah, dan kita tahu Agong pada waktu itu ialah yang di Pertuan Agong baru pada waktu itu ialah Sultan Johor. Dan Ketua Duli Yang Maha Mulia bakal diam di Pertuan Agong Malaysia pada bulan Februari atau Januari nanti ialah daripada Johor, yaitu Sultan Ibrahim, dan Baginda ialah telah memberikan amaran bahawa Baginda akan mengutamakan
30 juta rakyat Malaysia berbanding 222 ahli parlimen. Dan saya menjangkakan baginda tidak akan suka dengan aktiviti-aktiviti yang tidak beretika seperti itu, yaitu tebuk-tebuk atap. Jadi mungkin baginda akan bukan mungkin, dia akan lebih mengutamakan rakyat. Baginda akan lebih mengutamakan rakyat, dan ini akan menjadikan langkah tebuk atap, kalau ada, akan lebih sukar, kerana baginda tidak menghendaki kejadian-kejadian seperti itu. Jadi itulah dia komen daripada Samsuri, bahwa beliau kata kemenangan di Kemaman akan buka pintu Perikatan Nasional ke Putrajaya. Dengar boleh, percaya terpulang pada anda. Tapi saya sebagai pengulas politik bebas dan pemerhati politik bebas, saya lihat pintu ke Putrajaya hanya akan terbuka pada PRU 16 akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas pilihan raya Kemaman diumumkan pemenangnya, yaitu Samsuri Mokhtar, dengan kemenangan lebih besar, majoriti lebih besar, akhirnya tampil Hadi Awang memberikan komen yang saya rasa amat luar biasa. Mengejutkan kita kerana komen daripada Hadi Awang ini adalah komen yang jarang-jarang kita dengar. Hadi Awang kata tanggungjawab lebih besar menanti Dr. Shem, kata Hadi Awang. Pada pilihan raya itu, dalam kempen pilihan raya tersebut, kita masih ingat dan jelas bahawa Perikatan Nasional menjanjikan Samsuri, Dr. Samsuri sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sedangkan Mahathir juga berkata demikian. Beliau kata Samsuri pun mempunyai ciri dan layak menjadi Perdana Menteri. Termasuklah Muhyiddin mengakui bahawa beliau mungkin calon Perdana Menteri. Menjadi persoalan kita ialah sejauh mana janji dan juga persetujuan bahawa Samsuri boleh jadi Perdana Menteri akan dapat ditunaikan dalam PRU, ataupun kalau mereka berjaya menebuk atap. Kalau mereka berjaya menebuk atap dan Samsuri menjadi Perdana Menteri, makna kata PAS dan Bersatu akan mengalami satu lagi krisis baru, yaitu pemilihan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Kerana kita ketahui, dalam Parti Bersatu pun ada beberapa pemimpin yang berpotensi dan mungkin mahu jadi Perdana Menteri sekali lagi. Yang tidak jauh daripada mulut kita ialah Muhyiddin Yassin, yang mungkin masih mempunyai keinginan menjadi Perdana Menteri. Dan tentulah dengan kemenangan daripada Samsuri ini, ia akan memberi ancaman kepada Muhyiddin untuk sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Jadi, adakah ini akan menimbulkan pergeseran baru kepada Parti Bersatu dan juga PAS? Dan dilihat juga bahawa PAS sekarang ini lebih dominan, lebih berkuasa berbanding Bersatu. Kerana bilangan kerusi parlimen PAS dalam Perikatan Nasional makin banyak. Bersatu pula sudah kehilangan 4 kerusi menyokong 5 kerusi yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Masalah dalaman dalam Parti Bersatu juga menghakis kuasa dalam Perikatan Nasional. Jadi, adakah tanggungjawab lebih besar menanti Dr. Shem yang dikatakan oleh Hadi Awang ini adalah petanda bahawa Hadi Awang benar-benar mahu menuntut supaya Dr. Shem ataupun Ahmad Samsuri ini boleh atau diangkat menjadi Perdana Menteri. Bagaimana dengan Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, Azmin Ali Peja. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan kemenangan PAS pada pilihan raya kecil Kemaman dengan majoriti lebih besar menjadi isyarat jelas kepada penolakan rakyat, kata beliau, terhadap kerajaan perpaduan. Abdul Hadi turut mengingatkan calon mewakili PAS yang menang di Kemaman, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, bahawa tanggungjawab lebih besar menanti Menteri Besar Terengganu itu dengan kejayaan terbabit. Kata Hadi, alhamdulillah
Terima kasih kepada semua pengundi dan kemenangan besar dalam PRK Kemaman. Tahniah kepada jentera pilihan raya yang bertugas dengan penuh kesungguhan bagi memastikan kemenangan terus berpihak pada PAS dan Perikatan Nasional, kata beliau. Kepada Dr. Samsuri, tanggungjawab lebih besar menanti, katanya melalui hantaran di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, 12 jam ataupun 6 jam selepas PRK Kemaman ini tampil komen daripada calon yang kalah, yaitu calon Barisan Nasional, yaitu Jeneral Bersara Afendi. Disangka beliau akan merungut atau disangka beliau akan berkecil hati, namun demikian lain pula yang jadi. Calon Barisan Nasional kata, terima kasih kepada 27.778 pengundi yang pilih saya, kata Raja Muhammad Afandi. Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Onor menzahirkan penghargaan kepada 27.778 pengundi yang memberikan sokongan dan kepercayaan kepadanya selaku calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil PRK Kemaman hari kemarin. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM itu turut mengucapkan tahniah kepada juga Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar selaku calon PAS kerana berjaya mengekalkan penguasaan parti itu di kerusi Parlimen berkenan. Terima kasih juga kepada seluruh jentera UMNO, Barisan Nasional dan parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat bahagian negeri dan seluruh negara yang bertungkus lemus membantu berkempen untuk saya, kata beliau lagi. Sesungguhnya kita hanyalah berusaha dan selebihnya saya berserah kepada Allah, katanya dalam kenyataan pada hari semalam. Terdahulu, Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Kemaman, Ahmad Farhan Abdul Wahab mengumumkan Ahmad Samsuri memenangi Parlimen Kemaman sekaligus mempertahankan kerusi yang telah dimenangi parti itu pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Ahmad Samsuri memenangi PRK itu dengan majoriti undi yang lebih tinggi sebelum ini, yaitu sebanyak 37.220 undi. Ia melebihi 10.041 undi berbanding penyandang sebelum ini, yaitu Ceh alias Hamid yang hanya memperoleh majoriti sebanyak 27.179 undi. Dalam PRK hari ini, Ahmad Samsuri mendapat 64.998 undi, manakala Raja Muhammad Effendi mendapat 27.778 undi. Dengan ini, sah bahawa rakyat Kemaman memang mahu supaya calon Perikatan Nasional menjadi pentadbir mereka di sana. Ini pula komen daripada Hadiah Wang. Sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pada petang tadi kita dikejutkan dengan kononnya dakwaan spekulasi mengatakan 10 ahli parlimen daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional daripada kerajaan bakal menyokong Muhyiddin ataupun bakal menyokong Perikatan Nasional. Saya telah ulas sebentar tadi bahawa boleh dengar tapi jangan percaya, kerana amat-amat mustahil menunjukkan 10 orang itu nak pindah. Dulu 30, sekarang jadi 10 pula kan. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi ini reaksi daripada kerajaan berkaitan dengan dakwaan 10 ahli parlimen itu menyokong Perikatan Nasional. Akhirnya, Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fadzil tampil menjawab, memberi reaksi berkaitan dengan dakwaan tersebut. Dakwaan pihak tertentu kononnya lebih ramai ahli parlimen dari kerajaan akan menyokong Perikatan Nasional PN hanyalah spekulasi semata-mata, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Saya sudah memberikan hujah sepanjang tadi pagi
Tapi kali ini secara sepintas lalu, ada 3 perkara yang menyebabkan perkara ini hanya satu spekulasi yang tidak akan bermakna apa-apa. Pertama, UMNO telah pun memberikan denda sebanyak 100 juta ringgit, kata Setiausaha Agungnya, kalau ada yang menyokong Perikatan Nasional. 100 juta ringgit kalau menyokong Perikatan Nasional, kata Setiausaha Agung UMNO. Itu pertama. Kedua, PKR juga telah menetapkan syarat siapa yang berpaling tada. Mungkin kalau saya tak silap dulu, Zuraida Kamarudin telah pun kena dengan 10 juta ringgit. Tak tahulah dalam pilihan raya baru-baru ini masih menggunakan cara atau sama atau tidak, tapi saya rasa masih menggunakan kaedah dan undang-undang yang sama, peraturan yang sama. 10 juta ringgit kalau berpaling tada. Selain daripada itu, yang ketiga adalah mustahil bahwa ahli parlimen daripada blok kerajaan untuk menyokong Perikatan Nasional kerana tidak ada apa-apa manfaat atau faedah mereka menyokong selain daripada tebuk atap. Nak tebuk atap itu satu perbuatan yang rakyat Malaysia tak sukai sebenarnya kerana mempengaruhi kestabilan rakyat Malaysia dan negara Malaysia. Jadi pada pendapat saya, ngamlah, setujulah saya bahawa menurut Fahmi Fadzil, ianya hanya spekulasi semata-mata. Beliau yang merupakan jurucakap Kerajaan Perpaduan meminta supaya ahli politik parti pembangkang berhenti mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan masyarakat. Beliau berkata kenyataan terbaru oleh seorang ahli politik pembangkang bahawa 10 orang ahli parlimen blok kerajaan bakal beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan baru bukanlah perkara yang menghairankan. Kalau kita lihat dari awal sampai sekarang, tiap-tiap bulan ada cerita baru, dan bagi saya ini adalah perkara yang sentiasa akan disebut-sebut, diulang-ulang. Biasalah kita sudah dengar cukup nombor lah, sudah datang mau menghadap, tingkar menghadaplah. Semua itu hanya ulangan dan ulangan dan ulangan dan ulangan dan ulangan. Kata Fahmi Fadzil, mungkin daripada pihak pembangkang, kerana ada dalam kalangan mereka yang menyebut perkara itu adalah daripada parti berkenan. Dan mereka sekarang dalam keadaan panik, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas menghadiri program World Quran Convention 2023 di sini hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kita dikejutkan dengan satu tajuk di Malaysia kini apabila Sanusi dikatakan otak masuk air. Apa cerita? Sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini, dan tentunya Anda terkejut apabila Sanusi dikatakan sebagai otaknya sudah masuk air. Kenapa Sanusi sehingga mendapat gelaran otak masuk air? Tapi sebelum saya bacakan laporan di Malaysia kini ini, kita mau ulas sedikit juga tentang pendedahan daripada Wisma Putra berkaitan dakwaan Sanusi. Kononnya ada wujud Little Napoleon di Wisma Putra. Wisma Putra telah pun memberikan penafian dan mendedahkan cerita yang sebenarnya yang paling mengejutkan kita. Pada mulanya saya pun hampir-hampir percaya 100% dan terkejut dengan pendedahan Sanusi. Apabila Sanusi kata dalam mesyuarat bersama dengan Anwar Ibrahim, wujud Little Napoleon dan wujud cubaan untuk cuba melaga-lagakan beliau dengan pentadbiran Anwar Ibrahim. Sehingga beliau tidak disediakan kerusi dalam mesyuarat, katanya. Beliau kata, Sanusi kata, bukan rasa terhina, tapi katanya perbuatan itu tidak baik. Namun, tidak sampai 24 jam, Wisma Putra akhirnya tampil menjawab dakwaan Sanusi itu, kerana selepas cuba dipermalukan, cuba dipertikaikan oleh Sanusi, tentulah Wisma Putra wajib menjawab perkara itu, dan jawapan Wisma Putra itu sebenarnya betul-betul membalas, memberi balik paku besi pula, paku keras kepada Sanusi dengan mengatakan, Wisma Putra kata sebenarnya bukan tak sediakan kerusi, tapi memang tak disediakan kerana
Sanusi tiada dalam senarai jemputan dalam mesyuarat tersebut. Dengan kata lain, kemunculan Sanusi dalam mesyuarat itu tidak dijangka pun dan tidak diketahui pun, tiba-tiba saja mungkin ada, dan memang itu sebabnya tiada kerusi kerana tidak dijemput. Jadi memang sesuailah dia berdirikan. Tapi oleh kerana kebaikan hati Anwar Ibrahim, akhirnya Anwar sendiri yang mengarahkan supaya pegawai Wisma Putra tersebut menyediakan kerusi untuk Sanusi. Lihatlah, walaupun Anwar selalu dimaki hamun, dihentam, dikeroyok, dibelasa oleh Perikatan Nasional, khususnya apabila selalunya Sanusi pun selalu menghentam Anwar Ibrahim dalam kempen-kempennya, apa yang jadi? Anwar Ibrahim tidak berdendam, bahkan dia menyediakan kerusi pula untuk Sanusi. Jadi itulah yang kita kata, yang jahat harus dibalas dengan kebaikan supaya muncullah kebaikan. Apa pula cerita tentang otak masuk air ini? Rupa-rupanya ini yang berlaku. Akibat digelar tokong perut buncit, Tiong membidas Sanusi pula dengan otak masuk air. Pertikaman lidah antara Menteri Pelancongan Tiong King Seng dan Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Hari ini Tiong pula berkata otak Sanusi masuk air. 2 hari selepas Sanusi mengejek penampilannya seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit. Kata Tiong, dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh, kata beliau. Aduh, ini memang tak elok sangatlah kan. Menggunakan Tuhan di dalam apa-apa perkara itu memang tak elok langsung. Kata Tiong, dia kata saya duduk di bawah pokok pisang. Macam itu tokong Buddha yang berperut besar. Ini melampaulah bagi saya lah. Kalau you atau kamu cerita sebegitu, you sudah menghina satu tokoh lagi, kata Tiong. Sanusi dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah Rabu lalu menyelar Tiong dengan berkata dalam logat Kedah, oh, rupa-rupanya dalam Dewan Undangan Negeri Kedah Sanusi menyelar Tiong. Ini pada pendapat saya betul-betul tidak senonoh lah. Karena Dewan Undangan Negeri Kedah itu amat mulia, kenapa pula sanggup mengatakan begitu? Dalam sidang itu, dalam logat Kedah, Sanusi menyelar Tiong dengan mengatakan, muka dia kalau saya ajuk jadi macam tokong. Hat kepala botak tu, hat perut buncit tu. Kata Sanusi, bukankah itu sesuatu yang amat-amat mendukacitakan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama? Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong yang menurutnya tidak memberikan sebarang pandangan ketika mesyuarat mereka dengan wakil kerajaan Thailand di Sadoa, selatan Thailand pada 27 November yang lepas. Menurut Sanusi yang juga dikenali dengan sikap beliau yang cakap lepasnya itu terkenal dengan cakap lepasnya itu turut mengejek Tiong dengan berkata, muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Ya, ini body shaming. Dalam pengetahuan saya, tak tahulah kalau silap, body shaming ini satu juga perkara jenayah yang tak boleh dilakukan di Malaysia. Ianya boleh didakwa dengan perbuatan saman malu. Jadi tak tahulah adakah ini boleh dianggap body shaming atau tak. Bagaimanapun Sanusi juga membangkitkan jumlah kemasukan 4 juta rakyat Malaysia ke Thailand setahun, berbanding hanya 1.3 juta dari negara Gajah Putih itu dalam Dun Kedah. Berkaitan Langkawi, pusat pelancongan utama Kedah yang menjadi punca pertelingkahan kedua-dua mereka sebelum ini, Sanusi menuduh Tiong seperti hendak mensabotaj, tapi Menteri Pelancongan kita kempen macam sabotaj Langkawi, kata Sanusi. Di Langkawi tak boleh pakai seluar pendek lah, pelancong diganggu bla 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 bla, katanya. Sementara itu Tiong dalam kenyataan bertulis dan videonya hari ini berkata, dia tidak tahu sama ada hendak ketawa atau menangis mendengar hujah Sanusi. Sanusi kena rasuk sampai tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian, kata Tiong.
Inikah mentaliti dan sikap seorang menteri besar? Soalnya lagi. Tiong juga memulangkan paku buah besi dengan berkata, Sanusi tidak tahu protokol dalam mesyuarat bilateral apabila meminta nasi tambah ketika jamuan untuk pemimpin kedua-dua negara. Aduh, bila acara makan tengah hari rasmi, kata Tiong, you makan satu piring tak cukup, minta piring kedua. Saya sebagai menteri pun pelik, nampak menteri besar tidak tahu protokol, tak tahu menghormati, katanya. Berkaitan jumlah kemasukan pelancong antara Malaysia dan Thailand yang tidak setara, Tiong berkata Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah turut mempunyai tanggungjawab. Kamu sendiri tidak boleh buat promosi juga. Kenapa kamu punya kesilapan? Semua tuduh orang punya silap, kata Tiong lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini.